Saya telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai pada 31 Januari 2024. Bukan untuk menjaga kepentingan politik 222 orang wakil rakyat, tetapi 33 juta rakyat Malaysia. Itulah yang menjadi kepentingan saya. Daulat Batu! Parti sendiri amat bersukacita dan amat terharu. Pertamanya, Parti telah dapat menjunjung titah amanah marhum Sultan Iskandar untuk mendidik tuanku daripada Tengku Mokhtar sampailah tuanku menjadi raja, sampailah tuanku dimahkotakan dan sekarang tuanku akan diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong. Itu Parti amat bersyukur kepada Allah SWT dan Parti membaharui ikrar taat setia Parti kepada tuanku dan juga kepada Kesultanan Johor. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahim bin Ramli yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, beliau telah diangkat sebagai negarawan pembimbing Diraja Johor. 16 Disember tahun 1941, mana saya dah 82 tahun, iaitu kelahiran saya ini adalah 8 hari selepas tentera Jepun mendarat di Kota Baru. Sebab saya dilahirkan sebenarnya dalam kawasan sawah padi di Kampung Seri Menanti, iaitu 14 batu selatan daripada Bandar Muar. Tidak ada susu untuk bayi, untuk saya. Saya hanyalah hidup melalui susu ibu. Diberi makan ubi rebus ataupun pisang rebus yang dilenyek menjadikan baby food. Menyingkap kisah anak muar Johor ini, kesukaran hidup semasa usia kecil berjaya membentuk peribadi beliau kini. Dan itulah yang menjadikan jati diri saya untuk berkhidmat dengan jujur, dengan ikhlas, dengan penuh disiplin dan tidak lupakan dari mana asal-usul kita. Pancaran getaran rasa yang luar biasa serta kehebatan Tuanku Sultan membawa banyak perubahan dalam pentadbiran dan pembangunan negeri yang dikenali sebagai permata berharga ini. Selepas saya bersekolah di Muar, saya berpindah ke Johor Bahru sebab di Muar tidak ada sekolah Form 6 pada masa itu. Dan saya lepas lulus peperiksaan itu, saya qualify dan dapat masuk ke Form 6 di English College Johor Bahru pada tahun 1959. Tahun itu merupakan satu titik tolak saya berkecimpung dengan istana. Sebab pada 6 hari bulan Jun, tak silap saya, tahun 1959, saya sebagai bersama-sama dengan penuntut-penuntut lain di Form 6 di English College ini diarah untuk mengambil bahagian berdiri beratur di tepi jalan dekat Istana Besar untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Sultan Sir Ibrahim yang mangkat di London dan jenazahnya dibawa balik ke Johor. Dan pada tarikh itulah saya berdiri menghadap betul di hadapan tangga agung Istana Besar dan sama-samalah menunjukkan kita punya penghormatan kepada jenazah almarhum apabila dibawa melalui itu naik ke istana melalui tangga agung. Itulah tarikh yang pada saya very important. Itulah tarikh yang saya mula berkecimpung dengan istana. Dan selepas saya lulus dapat ijazah, saya melaporkan diri sebagai pegawai dan dilantik sebagai pegawai Tadbir Negeri Johor ataupun JCS. Dan saya juga ditempatkan bersama di Pejabat Setiausaha Kerajaan dan seterusnya di Pejabat Menteri Besar. Di situlah saya diberi peluang untuk merapatkan diri dengan istana.
Saya dilantik sebagai penjawat membawa CP, bagi membawa doa ataupun ucapan kepada Menteri Besar ataupun doa untuk mufti membaca dan lain-lain. Saya memegang jawatan ini selama 8 tahun berturut-turut. Negarawan unggul ini telah berkhidmat 3 generasi institusi di Raja Johor, menjadikan beliau antara tokoh terpenting yang menyumbang kepada membentuk kepribadian Sultan berjiwa rakyat. Amanah yang besar, yang terbesar yang saya dititahkan dan saya junjung adalah pada satu hari dia kata, Rahim, aku amanahkan kau jaga, didik, pelihara, pimpin anak aku Tengku Mahkota sampai dia menjadi raja yang berwibawa. Itu titah sampai sekarang saya ingat. Saya menjunjung titah itu. Diputerakan pada 22 November 1958 di Johor Bahru dan diberi nama Tunku Ibrahim Ismail Ibni Tunku Mahmud Iskandar, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dididik dan diasuh sejak kecil lagi agar menjadi raja yang disanjung tinggi. Dan apabila masuk orang kata persekolahan, baginda ni dihantar ke Sydney, Australia untuk meneruskan pelajaran lower secondary, dan selepas balik masuk pula di English College pada masa itu untuk meneruskan pelajaran. Dan selepas itu marhum Sultan Iskandar menghantar Tengku Mahkota, dilantik sebagai Tengku Mahkota, untuk menjalani latihan ketenteraan dengan askar timbalan Serta Negeri. Lepas itu sambung lagi, hantar dia pergi ke pusat latihan tentera darat Pulada di Ulu Tiram sebagai platoon commander. Baginda dihantar pula ke Marikaz Syarikat untuk menjalani latihan dengan ketenteraan mereka. Baginda berjaya membuat 19 kali penerjunan, termasuk 7 kali pada sebelah malam. Sebab bila ia terjun daripada payung terjun ni, nak buat satu-satu keputusan tu adalah split second. Tak boleh tunggu, nantilah aku nak tarik split second. So that split second decision is what Tuanku is doing now. Sultan Ibrahim sebagai ketua negeri amat tegas dari segi kepimpinan demi kemajuan serta pembangunan negeri Johor. Hubungan baginda bersama Kerajaan Persekutuan juga terjalin dengan baik apabila baginda sentiasa menerima menghadap menteri-menteri persekutuan untuk bertukar pendapat dan buah fikiran tentang pelbagai isu. Dan juga dia dapat pengiktirafan sebagai SEAL, SEAL, Sea and Land Military Commando. Dan juga baginda boleh memandu dua jenis, semua jenis kapal terbang, iaitu fixed wing. Fixed wing ni macam kapal terbang pesawat biasalah, dan juga rotary. Rotary ni helikopter. Tuanku ni ada lesen, ada kebolehan, ada kecekapan dan ada sertifikat yang boleh memandu. Apabila dah buat penerjunan, dah jadi komando, baginda dihadiahkan, ditauliahkan sebagai komando dengan didapatkan satu wings. Yang tuanku pakai tu, kalau kita tengok dalam uniform dia, yang ada wings tu adalah sayap yang original, yang genuine, bukan honorary, bukan kehormat. Dia juga meneruskan mengikuti kursus pendek di Appalachian School of Law di United States untuk mengikuti kursus undang-undang. Khasnya international diplomacy dan juga international law of the seas. Jadi maknanya tuanku daripada segi undang-undang memang ada pengetahuan, ada pengalaman. Itu sebabnya berkenaan dengan isu Pulau Batu Putih itu, tuanku ini bersuara lantang. Latihan tentera darat, laut serta udara di dalam dan di luar negara telah menjadikan baginda seorang pegawai tentera yang cukup lengkap serta menyelahkan baginda sebagai seorang pemimpin yang berketerampilan tinggi. Daulat Tuanku! Bincanglah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah
jaya, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web InvestSmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Daulat Tuanku. Raja dan rakyat berpisah tiada, kasihnya dijunjung, titahnya ditaati. Muafakat itu berkat, cogan kata yang terus didakap erat, hidup harmoni dan saling memahami di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Kalau kita lihat dalam konteks protokol Johor, yang sangat mudah, tidak perlu adat sembah, hanya menundukkan kepala saja. Sudah tanda hormat kepada raja. Malah tuanku walaupun mempunyai protokol yang tersendiri, terutama yang berkaitan dengan istana, tapi tuanku sanggup menghilangkan sebahagian protokol bila ada majlis kembara mahkota Johor. Kerana dengan majlis-majlis seumpama itulah baginda dan kerabat diraja mendampingi rakyat tanpa sebarang protokol yang sangat ketat. Acara ini dinanti-nantikan rakyat Johor setiap tahun kerana berpeluang untuk berjumpa keluarga di Raja Johor secara dekat serta melihat jenis pengangkutan yang digunakan bagi memeriahkan acara KMJ. Sejarah istiadat Johor, kita perhatikan dalam negeri Johor ni, kita ada payung. Kita ada payung kuning, kita ada payung putih. Tapi tengok, tak pernah Raja Johor ni apabila berjalan dilindungi dengan payung. Bila raja memeriksa barisan kehormatan misalnya, dipayungkan. Bila raja nak berjumpa dengan rakyat, dipayungkan. Johor tak ada. Kenapa? Hanyalah kita buka payung kuning ataupun putih untuk melindungi jenazah apabila nak dikebumikan. Payung itu merupakan satu objek yang boleh memisahkan, menjauhkan rakyat dengan raja. Tuanku, anak-anak raja, Tuanku Permaisuri, bila berjumpa dengan rakyat, ikhlas. Kalau boleh, Tuanku ni, dia nak salam dengan semua. Kalau 1,000 orang lah dia nak salam. Pasal 23 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor 1895 memberi kuasa dan hak keistimewaan kepada raja yang memerintah untuk menggelar dan memasukkan putera-puterinya dan lainan kerabat sebagai kerabat damping. Kerabat damping diistilahkan sebagai keluarga raja yang memerintah berketurunan daripada darah daging raja yang mangkat atau raja yang sebelumnya. Pada hemat saya, kerabat damping ni ada mempunyai makna yang tersendiri. Pertama, dia adalah menggambarkan satu sistem persanakan atau kekerabatan dalam kalangan satu keluarga diraja. Jadi dalam konteks ini, mana-mana pemerintah, dia boleh secara budi bicaranya boleh menentukan senarai-senarai yang boleh digazetkan sebagai kerabat damping. Dalam perkataan yang senang difahami, anak-anak raja yang damping dengan raja yang memerintah. Sebab kalau kita lihat dalam konteks Johor, perkara yang kedua dalam Undang-Undang Tubuh Johor ialah menekankan tentang konsep DNA. Konsep kekerabatan itu mesti bertunjangan daripada darah daging daripada Sultan Abu Bakar, sebelah lelaki. Apa yang uniknya adat istiadat negeri Johor ini juga, kerabat damping berhak mempunyai bendera peribadi sendiri yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Kita bersyukur kerana negeri Johor ini adalah negeri yang pertama mengadakan undang-undang tubuh kerajaan. Satu undang-undang yang bertulis
yang memberikan kuasa kepada raja dan kuasa kepada kerajaan. Selepas kemerdekaan, sebelah hari merdeka, perlembagaan atau undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor ini dipinda. Di mana oleh sebab masa itu ada orang kata bahagian-bahagian politik, maka Jumaah Menteri itu ditukar dengan Jumaah Majlis Diraja. Kerana di negeri-negeri lain masih guna sistem pembesar, seperti Datuk Bentara Luar merangkap menteri luar. Dialah yang telah membuka daerah-daerah di Johor atas titah Tuanku. Malah satu yang menarik, kehebatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Datuk Bentara Luar, Datuk Muhammad Saleh Perang, bila dia melukis peta Johor tanpa bantuan teknologi dan disahkan oleh Chartered Xavier di London. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Daulat Tuanku. Selamat berangkat ke singgah sana indah dari Istana Sirin ke Istana Negara, merafak sembah, menjunjung kasih Daulat Tuanku. Amanah marhum Sultan Iskandar untuk saya mendidik, memimpin Tengku Kota sebagai jadi raja. Apabila saja Datuk Mufti meletakkan crown mahkota itu kepada kepala tuanku dan istiadat itu dah selesai, saya mengangkat tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah menyelesaikan tanggungan ataupun amanah yang saya pikul begitu lama sampai dia jadi raja. Dan sekarang sekali lagi saya bersyukur kerana raja kita telah dipilih untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Saya telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai pada 31 Januari 2024. Saya menjunjung kasih kepada semua Raja-Raja Melayu yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. InsyaAllah saya akan memikul amanah yang diberikan dengan jujur, ikhlas demi untuk negara dan rakyat Malaysia. Sultan Johor sentiasa mendekati dan mendampingi rakyat bagi menyelesaikan masalah mereka. Baginda menggalakkan kerabat-kerabat diraja bermesra, berkenalan serta memahami dan prihatin kepada masalah rakyat. Sebagai ketua agama, Tuanku memikul amanah dan tugas khalifah dalam memelihara dan menjaga agama Islam. Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar sentiasa membiayai dan menghulurkan bantuan peribadi terhadap pembinaan masjid dan surau di seluruh negeri Johor. Apa yang kita buat ialah mengiring Tengku Mahkota ke kampung-kampung untuk menunaikan fardu Jumaat. Baginda sentiasa merapatkan hubungan dengan rakyat jelata. Setiap minggu baginda berangkat menunaikan solat fardu Jumaat di kampung-kampung seluruh pelosok negeri Johor. Tuanku ni apabila nak pergi kampung, dia ada pesan lah. Kata, Datuk, kita hari ni pergi sembahyang Jumaat atau pergi kampung, dia orang nak ada santap makan. Kata, saya nak makan simple aja. Nasi putih biasa, lauk dia senang saja. Asam pedas, ikan dengan lauk nangka masak lemak, ikan kering, sambal belacan. Ikut cara orang-orang kita makan. Duduk atas lantai, tak ada kapet. Duduk atas tikar mengkuang. Pakai tangan. Ini apa kita punya orang kata keunikan Sultan Johor sekarang. Dia betul-betul mendekati dengan rakyat. Apa rakyat buat, dia buat. Dia tak tunjukkan aku raja, aku mesti duduk atas meja. Tidak, dia tak nak duduk atas kursi, tak mau. Duduk bawah, sama. Orang kata berdiri sama tinggi, duduk sama rata.
Lepas saja makan, orang selalu ada hantar air, cucur, basuh tangan. Dia tak nak. Dia bangun, dia pergi ke dapur. Pergi ke dapur, basuh tangan sana. Dan sambil tu, dia jumpa dengan makcik bawang. Tadi makan sedap. Boleh tak saya tapau bawa balik untuk orang rumah saya? Raja buat begitu. Jadi, rakyat berpasang macam mana? Suka kan tengok raja? Soal kebajikan rakyat negeri Johor merupakan suatu perkara yang amat dekat di hati Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan keluarga di Raja Johor. Baginda Tuanku Sultan sering turun padang untuk melihat sendiri keadaan rakyat dan mengurniakan bantuan. Sebagai satu kesinambungan daripada Kesultanan Johor, Baginda telah menubuhkan sekurang-kurangnya 5 yayasan untuk membantu rakyat yang kurang bernasib baik. Yayasan di bawah naungan keluarga di Raja Johor, Yayasan Sultan Ibrahim Johor, YSIJ, Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor, YRZSNJ, dan Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor, YKTLJ, menjadi antara medium utama untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat. Satu lagi, Yayasan Sultanah Rogaya, khas untuk membantu tambahan kepada rakyat Johor keturunan kaum India. Jadi semua ada, dan semua ini, semua perbelanjaan ataupun peruntukan beasiswa, peruntukan yayasan ini adalah dari peruntukan tuanku sendiri. Keluarga diraja sentiasa di hadapan di dalam misi bantuan kepada keluarga miskin kaum Cina melalui penubuhan Yayasan Sultanah Fatimah YSF. Atas sifat ihsan dan kasih Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan keluarga di Raja Johor ini, maka lahirlah simbiosis yang erat di antara keluarga diraja dengan rakyat jelata. Baginda sering melawat institusi dan rumah kebajikan untuk mengetahui dengan lebih dekat kehidupan harian mereka, di samping menyampaikan bungkusan hadiah dan makanan. Ini adalah warisan, kesinambungan warisan daripada marhum Sultan Abu Bakar dan juga marhum Sultan Ibrahim, di mana Sultan Abu Bakar mengutamakan ataupun menzahirkan satu seru, iaitu muafakat itu berkat. Dan Sultan Ibrahim membuatkan satu konsep bangsa Johor. Semuanya bertujuan supaya semua rakyat negeri Johor ini bersatu padu, bermuhibah, bersefahaman, bekerjasama antara satu sama lain. Johor adalah negeri yang pertama menyatu padukan bangsa berasaskan gagasan bangsa Johor. Sebab kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, bangsa Malaysia hanya wujud pada 1991. Kalau kita lihat dalam konteks dunia, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu hanya wujud pada 1945 selepas Perang Dunia yang Kedua. Malah kalau kita lihat dalam konteks ASEAN, 2015 baru ada konsep bangsa ASEAN. Jadi Johor jadi asas sejak 1895 lagi. Gagasan bangsa Johor ini menjadi satu asas bagaimana sistem berkerajaan mesti ditunjangi dengan satu bentuk kestabilan, iaitu perpaduan dalam kalangan bangsa Johor. Menghadiri pelbagai acara kebudayaan kaum dan lain-lain lagi. Pergaulan mesra ini mengeratkan perhubungan baginda dengan rakyat yang menjadikan petanda baik dan menjadi satu sifat semula jadi yang terselah semasa pemerintahan baginda. Kesusahan mengajar kita untuk bersyukur. Kesenangan mengajar kita untuk memberi. Pendidikan itu penting untuk masa hadapan, kerana melalui pendidikan, kita dapat mencorakkan kehidupan. Bukan mudah untuk mencapai tahap seperti ini. Bukan senang untuk mengurak langkah menjadi insan yang digagumi. Amat perhatian, bukan sahaja pada keluarga, bahkan juga pada pegawai, pada pekerja, pada pemandu misalnya, semualah pada saya dia beri pertimbangan sebagai seorang bapa, sebagai seorang pemimpin. Perhatikan kalau dia, anak-anak dia menghadap tuanku, bila masa beri salam, cium tangan. Ini tradisi adat Melayu kita juga. Itu dikekalkan sampai sekarang.
Baginda sentiasa mengimbangi tanggungjawab kepada negeri bersama tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Malah jadual yang padat tidak menghalang baginda meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Mungkin banyak orang tak tahu. Tuanku ni is very artistic. Dia menyusun sendiri. Dia tak kasih orang cuit. Tahu orang pun tak boleh cuit. Dia tahu kalau betul. Kenapa begini pula? Semalam tak macam ni. Dia tahu. Jadi itu banyak orang tak tahu. It's very artistic dan articulate. Maknanya apa dia buat dan dia sendiri, the personal touch. Boleh masak. Dia masakkan barbecue untuk kita semua, untuk saya, kawan-kawan saya semua, ahli Jumaah semua, pegawai-pegawai. Tanya pula, Datuk nak makan steak ke nak makan chicken? Dia masakkan. Ini rahsia kita. Masa dia tengah mau kota, dia suka kereta. Asal dia dapat kereta baru, dia akan berhenti kat rumah saya. Mesin-mesin. Apa pula tengah malam dia buka tengah mau kota. Tunjuk, Datuk, what do you think of my new car? Kereta baru. Tiap-tiap kali dia dapat kereta baru, saya dia tunjuk dulu. Masa saya berhenti kerja, dialah satu orang anak raja tengah mau kota yang datang ziarah saya tiap-tiap hari Khamis. Datang jumpa saya. Berikan simpati kepada saya, berikan sokongan kepada saya. Saya dah mengangguk. Dia seorang datang. Kawan-kawan saya yang lain hilang. Seorang tak berani jumpa saya. Tunggu mau kata. Datang. Sabar Datuk, sabar. Itu. Saat mana ada raja macam tu. Setiap denyut nadi kesusahan rakyat diambil berat. Kejayaan demi kejayaan telah terukir sebagai tunjang kemodenan Johor moden. Dia, tuanku ni amat gemar kepada pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Pernah tak satu masa dulu sebelum tuanku kita perhatikan ada orang bekerja tengah malam untuk membersihkan jalan? Tak pernah. Sekarang tengah malam kita tidur malam ni nak pergilah tengok. Pukul 12, pukul 1, pukul 2 ada orang sapu sampah. Bersihkan. Jadi bangun pagi bersih semua. Ini semua hasil daripada pemerhatian tuanku dan dah dapat dijadikan sanubari kepada pada penduduk dan juga kepada penguasa tempatan. Misalnya kepada town council, bersihkan. Tanam pokok, cantik. Tak payahlah ada orang kata program tanam 1,000 pokok. Kita Johor Bahru ni tiap-tiap kali dah buat. Dalam merentasi dunia tanpa sempadan, sudah tentunya pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Jumaah Majlis Diraja Johor dalam mendempani kerevelanan institusi diraja. Peranan institusi diraja masih relevan kerana baginda lah yang akan banyak menasihati sistem pentadbiran kerajaan negeri. Pastikan yang negeri Johor ni dapat dipacu pembangunannya dan akhirnya memberi manfaat yang sangat maksimum kepada bangsa Johor. Inilah saya dah menjunjung titah amanah raja. Ya. Bukan itu tak habis di situ, sebab baru-baru ini juga Tengku Mahkota titah pada saya depan anak dia. Yo, ini Datuk Rahim. Dia akan mendidik Leo sebagai nak jadi raja. Kalau dipanjangkan usia saya, mungkin saya akan teruskan tanggungjawab saya menjunjung titah amanah raja. Patut sendiri amat bersukacita dan amat terharu. Pertamanya, Patut telah dapat menjunjung titah amanah marhum Sultan Iskandar untuk mendidik tuanku daripada Tengku Mahkota sampailah tuanku menjadi raja, sampailah tuanku dimahkotakan dan sekarang tuanku akan diangkat sebagai Yang Ketua Agung. Itu Patut amat bersyukur kepada Allah SWT dan Patut membaharui ikrar taat setia Patut kepada tuanku dan juga kepada Kesultanan Johor. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku!